بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, apa khabar sidang penonton setia? Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan ceria-ceria selalu, sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada pagi ini kembali kita dalam siaran Tanyalah Ustaz bagi edisi 21 November 2022 bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1444 Hijri. Dan Alhamdulillah, pagi Isnin kita pada pagi ini, dan untuk topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita diskusikan dan cukup penting untuk sama-sama kita hayati, iaitu ibadah. Kenapa segera bertaubat? Kenapa segera bertaubat? Itu satu pertanyaan yang kita timbulkan, kita bawakan pada pagi ini untuk sama-sama kita renung dan muhasabah. Dan sebagaimana biasa, kita bawakan ke studio bintang ilmuwan pada pagi ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Halim Din. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama tak bersiaran dengan Ustaz ni. Itulah, Alhamdulillah, rezeki hari ini. Alhamdulillah. Dan semestinya Fadhil Ustaz dan juga sidang penonton, banyak perkara yang akan kita bincangkan, dan tidak lengkap perbincangan kita pada pagi ini jika tidak ada soalan dan juga kemusykilan daripada sahabat kita. Dan Fadhil Ustaz, kita mengalu-alukan kepada para penonton untuk anda mengajukan soalan dan juga kemusykilan. Anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 jangan lupa kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan, insya-Allah. Dan Alhamdulillah, kita telah pun mulakan pagi kita sebentar tadi. Sama-sama kita membaca surah Yasin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati diri kita dan seluruh ahli keluarga kita dan negara kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ceritanya tentang Fadhil Ustaz ibadah, iaitu kenapa segera bertaubat. Baik. Kenapa segera bertaubat? Itu sebagai mukadimah topik, mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan oleh Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nassarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih pada Dai Anas dan seluruh kru rancangan program yang popular di TV3 Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Dan sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah. Pada pagi ini kita nak membicarakan suatu topik berkaitan dengan kenapa mengapa perlunya kita bersegera bertaubat, mohon kepada Allah, iaitu suatu keampunan daripada dosa maksiat yang kita lakukan. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebagai manusia kita tidak terlepas daripada melakukan perkara-perkara dosa. Pertembungan di antara hak dan yang batil ini berlaku sejak beradanya Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa, isterinya, di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Larangan Allah supaya tidak mendekati, tidak makan daripada buah yang disebut di dalam riwayat iaitu pokok khuldi. Maka akhirnya pelanggaran ataupun pertembungan di antara hak dan yang batil itu menyebabkan Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah daripada syurga dan akhirnya berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat tawwabur rahim.
Lalu Allah mengajar Adam alaihissalam dan Hawa bagaimana kita perlunya mohon kepada Allah keampunan dan bertaubat di atas kesilapan dan juga kesalahan yang dilakukan. Walau bagaimanapun bukanlah bermakna Nabi Adam AS melakukan suatu dosa. Para ulama menyatakan bahawa bila mana para nabi dan juga orang-orang alim ataupun disebut orang alim, bila mereka melakukan perkara khati'ah, sayyi'ah, zambu, ismun, maka disebut sebagai mereka itu lalai. Akan tetapi bagi orang awam macam kita, tuan-tuan dan sedang penonton sekalian yang ada, bila mana kita melakukan dosa, maka itu suatu kesalahan yang kita lakukan dinamakan sebagai suatu perkara maksiat. Baik, kemudian Nabi Allah Adam dan Hawa segera mohon kepada Allah keampunan dosa. Inilah bermulanya kisah Da'i Anas dan juga sedang penonton sekalian, dinamakan sebagai satu taubah. Bila rujuk di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-23, bagaimana kata Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka kata Allah, mohonlah kamu kepada Allah dengan keampunan, dengan berdoa, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami melakukan kezaliman dan penganiayaan kepada diri kami. Lalu kata Allah, hendaklah engkau wahai Allah, tolongilah ya Allah agar engkau wa illam taghfir lana wa tarhamna, sekiranya engkau tidak ampuni dosa-dosa kami, maka juga kalau sekiranya engkau tidak merahmati kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami berada ataupun tergolong daripada kalangan orang-orang yang rugi ya Allah. Di sinilah kita melihat bahawa bila mana kita melakukan sesuatu perkara maksiat dan dosa, lalu kita disuruh oleh syarak, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, boleh rujuk di dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, segeralah kamu mohon keampunan kepada Allah. Yang ini kata ulama ditafsirkan, iaitu dengan banyakkan kamu beramal dengan amal yang saleh. Dan juga begitulah kamu benar-benar ikhlas bertaubat kepada Allah. Kenapa? Katanya Allah Subhanahu Wa Taala, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Sesungguhnya syurga itu luas, seluas langit dan bumi. Disediakan, kata Allah, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian dan Da'i Anas, kita lihat bagaimana begitu Allah mengharapkan kepada hamba-Nya yang melakukan dosa. Kita ni semuanya pendosa. Ya, jadi bila mana kita melakukan dosa, disebut sebagai kita hendaklah segera bisur'ah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera kamu mohon keampunan kepada Allah, maka menyesallah di atas perbuatan kesalahan dosa yang dilakukan itu, agar kita kembali kepada Allah dan kita kembali kepada fitrah, yakni mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sedang penonton sekalian, bila disebut taubah itu, kata ulama, kita kembali kepada Allah daripada segala dosa maksiat yang dilakukan. Ya, dan juga Nabi menyatakan dalam hadis, an-nadamu taubah. Bila kita menyesal itu merupakan satu taubah. Bila kita rasa suatu perkara yang Anas, kita rasa macam aku ni ya Allah tak senang, aku rasa tak tenteram, aku rasa tak tenang dengan perkara-perkara dosa dan maksiat, Allahu Akbar, jangan ditangguhkan, jangan dilengahkan, jangan diringan-ringankan. Sebab kenapa kita melihat bahawasanya bila mana kita menangguhkan taubat kepada Allah, bermakna amalan-amalan yang soleh yang kita nak lakukan ini akan direncatkan ataupun terhalang dan menjadi satu kekangan untuk kita berlumba-lumba melakukan suatu perbuatan yang baik. Nak melakukan ibadah solah dia jadi malas, nak melakukan ibadah puasa dia jadi berat, Ustaz. Nak bersedekah pun susah, nak zakat pun susah. Bak kata kita kata apa sahaja kerja ibadah yang Allah perintah, maka kita akan datang satu perasaan yang bercampur baur. Dan pengakhirannya kita
menidakkan ataupun langsung kita tidak mengendahkan segala perintah titah daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita khawatir, ini yang kita takut. Sebab itulah Nabi SAW menyebut, wallahu inni lastaghfirullahu atubu ilaih. Aku ni, kata Nabi, sesungguhnya bertaubat kepada Allah. Lastaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksara sab'ina marrah, kata Nabi. Bayangkan tuan-tuan sekalian, kita ni bukan Nabi. Nabi tu maksum. Nabi kata, aku bersumpah dengan nama Allah. Aku ni beristighfar pada setiap hari aksara. Banyaknya, kata Nabi. Anas, tuan-tuan sekalian. Berapa kali? Sab'ina marrah. Dalam hadis Bukhari menyebut 70 kali. Dan ada satu riwayat lagi, hadis menyebut, Bukhari menyatakan 100 kali, mi'atan marrah, 100 kali sehari. Tu Rasul SAW. Inilah ittiba'i sunnah. Kita mengikuti sunnah Nabi. Kalaulah Rasul SAW sendiri beristighfar, mohon kepada Allah, minta ampun kepada Allah, yang tidak ada dosa, maksum. Kalau Nabi 100 kali sehari, kita, ya Allah, da'i hari-hari, bukan kata hanya pagi ataupun petang ataupun malam, daripada pagi sehingga malam, bangun pagi balik. Pagi ni contoh, ada orang yang tak bangun solat, Ustaz. Allah, bayangkan subuh tak bangun solat, ya, kemudian lewat bangun sampai pukul 9, 10 pagi, dia tinggalkan solat tu, Ustaz. Ni dosa ismun kabir ni. Dia tinggalkan solat tu, dia tak rasa suatu perkara yang menjadi suatu azab, seksaan. Yang mana azab bagi orang yang tak solat ini ismun kabir, dosa besar, ya Allah. Bayangkan kalau kita melihat kepada dosa-dosa besar, meninggalkan solat ini sudah tentulah azab yang cukup dahsyat, merupakan tiang agama. Pagi-pagi lagi kita sudah melaksanakan ataupun melakukan dosa besar, dan zuhurnya tak semayang, asarnya tak semayang. Da'i Anas, tak tahulah bagaimana. Ini semua menjadikan mereka itu tidak ada beza di antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Kerana itu kita merenungi balik, kita kembali balik. Yang disebut taubah itu kembali. Kita kembali kepada Allah, taat kepada Allah daripada dosa dan maksiat. Supaya apa dia? Supaya terangkat segala ibadah, supaya diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana sekalian dosa-dosa yang kita lakukan, sekalian perkara maksiat yang kita lakukan tadi, maka sudah jernih, sudah suci dan bersih daripada sesuatu yang kotor. Mudah-mudahan ibadat kita diterima oleh Allah dan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, menatijahkan. Mudah-mudahan tadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa jannatun, maksud dia syurga balasan bagi orang yang bersihkan diri daripada kekotoran dan dosa. Wallahu a'lam. InsyaAllah, tabarakallah. Kenapa segera bertaubat? Tu demikian antara mukadimah telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz Salim Din. InsyaAllah selepas ini kita akan sama-sama teruskan perbincangan kita dengan kita meraihkan soalan daripada sahabat kita. Tapi sebelum itu, Ustaz, kita ingin berjeda seketika. Terus dia menonton tayangan Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru kembali selepas ini. Alhamdulillah, terus setia bersama dengan tayangan Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Alhamdulillah para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membicarakan topik kita, iaitu pada pagi ini, ibadah kenapa segera bertaubat. Itu bukan pertanyaan saya kepada tuan-tuan, tetapi itu tajuk yang kita bicarakan pada pagi ini, dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Halim Din. Dan untuk soalan yang pertama, Ustaz, kita dah ada soalan daripada sahabat Facebook kita, iaitu Puan Ruby Abu Bakar bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapakah kita digalakkan segera bertaubat? Dan bagaimanakah bagi mereka yang banyak melakukan dosa atau maksiat namun meninggal dunia belum sempat bertaubat? Dan yang kedua, apakah jenis-jenis taubat? Mohon pencerahan. Syukran, Ustaz. Baik, terima kasih yang bertanya. Yang pertama tentang bagaimana bagi mereka yang
banyak melakukan dosa dan apa dia, lalu mereka tidak sempat bertaubat Ustaz, kemudian mereka meninggal dunia. Dan begitu jugalah tadi mengapa kita digalakkan supaya kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala meninggal pada tahun 676 Hijri. Bagaimana kata Imam An-Nawawi, sesungguhnya ulama bersepakat bahawa taubat daripada seluruh perbuatan maksiat itu adalah sesuatu perkara yang wajib. Ingat yang pertamanya, bertaubat itu juga kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, hukum bertaubat itu adalah wajib. Dan kata Imam Nawawi lagi menyatakan sungguhnya segera bertaubat itu perlu, dan wajib hukumnya dan tidak boleh ditunda. Sama ada kategorinya dosa kecil, ismun saghir, ataupun yang keduanya ismun kabir, dosa besar. Jadi ini jelas. Yang pertama, artinya Imam Nawawi menyebut bahawa bertaubat itu hukumnya wajib dan tidak boleh ditunda, ditangguhkan perbuatan maksiat daripada perkataan, daripada perbuatan dan keseluruhan tindak tanduk kita. Bermakna perlunya kita segera. Dan segera bertaubat itu seperti mana juga kata ulama di antaranya, agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Bila kita banyak bertaubat, maknanya amalan kita insya-Allah mudah-mudahan ialah orang kata kenapa Ustaz kita dah bertaubat kemudian ulang balik buat maksiat, bertaubat buang apa dia ulang balik maksiat, dia again and again, kita kata gitulah, berulang lagi. Ialah kita menyatakan bahawa kita ni sebagai manusia yang sememangnya hidup kita ni tidak lari daripada nafsu. Inna nafsa la ammaratu bisu', kata Allah. Sesungguhnya nafsu itu cenderung kepada melakukan perkara jahat. Sebab itu kalau kita kata hidup ni tak boleh tidak memerlukan nafsu. Kita nak nafsu makan dan juga yang lain. Dan dalam masa yang sama perlunya kita mengawal supaya nafsu tadi tidak cenderung kepada ataupun mengarahkan kepada perkara-perkara maksiat untuk dilakukan. Kerana itu bila disebutkan tadi segera bertaubat kepada Allah itu agar kita juga mengiringi perkara maksiat tadi dengan amal yang saleh. Yang disebut wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha, kata Nabi, kamu iringi perkara sayyi'ah jahat maksiat dosa itu dengan kebaikan, maka tamhuha, kata Nabi, niscaya dosa-dosa kamu itu akan gugur dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara lain disebut juga oleh ulama, kenapa kita disuruh segera untuk bertaubat kepada Allah? Benarlah soalan tadi, bila mana satu orang tadi yang dia melakukan dosa maksiat, dia tak kira siang hari ke malam hari, membujur lalu melintang sapu Ustaz. Dia tak kira patah dah, dia membujur lalu melintang sapu. Apa sahaja yang dia ingin melakukan suatu benda maksiat, dorongan itu nafsu tadi, nafsu amarah umpamanya, maka dia lakukan itu dalam keadaan tidak memikirkan kesan natijah. Maka hendaklah segera bertaubat. Supaya apa dia? Supaya bila mana malakul maut nak cabut nyawa dia tadi soalan. Ini yang kita takut. Kita khawatir takut, tuan-tuan dan sidang penonton sekalian. Malaikat maut datang kita tak tahu. Anytime, anywhere, any place. Di mana sahaja. Waktu bila kita tak tahu, dalam tidur kita mungkin bangkali, dalam keadaan kita tengah gelak ketawa terbahak-bahak umpamanya, dalam keadaan kita sedang minum arak, na'udzubillah, dalam keadaan kita sedang berzina umpamanya, malaikat maut dia tak kira. Kalau itulah waktunya, ajal yang tiba, maka dia akan cabut nyawa kita. Yang kita risau, khawatir pada waktu itu, kita belum lagi bersedia untuk kembali kepada Allah, pulang ke rahmatullah ataupun al-maut, kematian. Tuan sekalian, yang ni kita takut tadi. Dalam keadaan bergelumbang dengan dosa, dalam keadaan dosa bertimbun-timbun, tiba-tiba maut datang kepada kita. Ya Allah. Dalam keadaan inilah yang disebutkan tadi, maksud segeralah kamu bertaubat kepada Allah agar keampunan datang terlebih dahulu sebelumnya kedatangan malakul maut.
sebelumnya datangnya yang disebutkan tadi malaikat maut, maka kita segera mohon kepada Allah, mudah-mudahan, hopefully, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum, kata Allah dalam Quran tadi. Supaya apa dia? Supaya mudah-mudahan mereka ini diampuni dosanya oleh Allah. Harap-harapnya begitulah sebelum datangnya kematian. Itulah lebih kurang Ustaz di antara apa yang disebutkan tadi. Baik, masya-Allah, tabarakallah para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demikian antara kupasan telah pun diberikan. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang pertama di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Anas dan Ustaz Halim Din. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Ustaz. Dalam dosa kita ni kadang-kadang kita semua faham. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar ni kena taubat betul-betul lah, taubat nasuha yang kita tahulah Ustaz ya. Jadi soalan saya begini Ustaz. Kadang-kadang dosa kecil ni kita tak sedar dan ada kita lakukan setiap kali. Kadang-kadang cakap tersasul lah, kata orang lah, macam-macam. Tak secara tidak kita sedari. Adakah cara kita nak bertaubat selain daripada doa macam mana surah Al-A'raf tadi ayat yang ke-23 yang Ustaz bacakan tadi itu? Adakah boleh sekadar dengan itu ataupun bagaimana Ustaz untuk kita menghapuskan ataupun kita bertaubat apa dosa yang kita tidak sedari yang kita lakukan setiap hari ini Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Haji Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Ni sahabat setia kita Ustaz. Jadi bila sebut tentang taubat itulah lumrah. Kadang-kadang bila kita sebut tentang taubat ni sebagai tambahan, kadang-kadang bila kita nak ulangi perkara tersebut ni tidak ada kekuatan, seolah tidak ada kekuatan tu Ustaz. Mungkin sedikit pencerahan daripada Ustaz. Baik, terima kasih pada Cik Umar Majid dan silang penonton, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila mana Cik Umar menyatakan tadi, memanglah kita takkan terlepas daripada melakukan dosa, sama ada kecil ataupun dosa besar. Dan bagaimana kalau kita katakan tadi untuk kita rilis ataupun menyelesaikan masalah dosa kita ni, yang pertama sudah tentulah kita dosa dengan Allah. Yang kedua ni dosa apa dia dengan manusia. Kadang-kadang kita memang disebut tadi oleh Da'i Anas memerlukan suatu al-qawi ataupun kekuatan untuk kita menghadapi bila mana Allah uji dengan berbagai-bagai dugaan, ujian, dan juga sudah tentu menjadi satu cabaran bagi orang yang beriman nak menuju kepada takwa. Maka ujian itu cukup berat. Kalaulah disebutkan tadi Nabi Adam dan juga Hawa diuji oleh Allah, begitu juga para orang kata apa dia, para alim ulama dan juga awliya salihin, seperti mana kita orang yang beriman, maka diuji oleh Allah dan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lakukan kalau kita nak membahagikan, sekiranya dosa besar kita lakukan itu, maka perlunya kita bertaubat dengan taubat nasuha. Sebab itu kata ulama Ustaz, orang yang melakukan dosa besar, kalau sekiranya dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya dosa itu dikategorikan bahagiannya sebagai ismun saghir, dosa kecil, maka hendaklah dia perbanyakkan istighfar. Perbanyakkan istighfar. Dan begitu juga dia perlu menggantikan perkara-perkara maksiat itu dengan perkara kebaikan-kebaikan yang boleh dilakukan. Ini. Kalau orang yang melakukan dosa besar, maka di antara ulama menyatakan perlunya mereka bertaubat dengan tubu ilallahi taubatan nasuha. Hendaklah mereka bertaubat dengan taubat nasuha. Apa maksud taubat nasuha Ustaz? Ulama menyatakan taubat nasuha itu adalah taubat yang benar dan ikhlas. Taubat yang benar dan ikhlas. Dan ada syarat-syaratnya pula. Disebut di antara kata ulama syarat yang pertama al-iqla'. Al-iqla'u maksud dia hendaklah mereka itu segera meninggalkan dosa-dosa yang dilakukan. Yang kedua disebut hendaklah mereka itu an-nadamu. Yang kedua mereka hendaklah menyesal daripada perbuatan dosa maksiat yang dilakukan. Yang ketiga wal azmu. Hendaklah mereka berazam tidak mau mengulangi dosa besar yang mereka lakukan. Jadi tiga, bagi orang yang melakukan dosa besar. Dan
syarat taubat nak diterima oleh Allah berpandukan kepada yang pertama tadi, yang mereka hendaklah meninggalkan segera dosa tersebut, pekerjaan maksiat yang dilakukan, tak kiralah minum arak, zina, membunuh, sihir, syirik dan sebagainya. Yang kedua, hendaklah mereka menyesal betul-betul. Aku ni cukup menyesal. Aku rasa macam tak tahulah hidup aku ni dah tak ada arah. Aku dah tak ada rasa macam tujuan hidup aku. Menyesal sungguh. Maka penyesalan itu diiringi yang ketiganya berazam. Berazam ni aku tak mau ulangi lagi dah. Cukuplah. Itulah yang the first dan yang the last, kita kata. Ya, itulah yang pertama yang terakhir. Bukan kasih awal dan terakhir je, Ustaz. Dosa pun kita rasa inilah aku buat yang pertama dan terakhir, dosa maksiat yang besar ni. Kemudian kata ulama, kalau sekiranya kita ada melakukan dosa dengan manusia, ini ditambah lagi satu. Kalau sekiranya kita melakukan dosa itu, antaranya apa dia? Mencuri harta ataupun merompak harta, hendaklah kembalikan balik harta tersebut. Dan kalau sekiranya dosa itu pada orang, kita tuduhnya, kita fitnah orang tadi, kita mengumpat dan sebagainya, perlu kita bertemu berjumpa dengan orang tersebut agar dia memberi kemaafan kepada kita. Ini di antara. Kerana itulah untuk menjawab soalan daripada Encik Omar Majid tadi, bahawasanya bila mana kita melakukan dosa tadi, maka tidak boleh ditangguhkan, dilengahkan. Dan kita melihat tadi kedua-duanya, sama ada dosa besar dan dosa kecil. Dosa kecil insya-Allah hari-hari kita melakukan sembahyang, hari-hari kita melakukan kebaikan dan juga bersedekah, sebagaimana kata Nabi SAW, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekahlah banyak kamu, kata Nabi. Kenapa? Sedekah itu mencuci, meleburkan, menghapuskan dosa seperti mana air yang menyiram api, maka api tadi akan padam. Jadi kalau dosa kecil, kita rasa tidak ada masalah. Sebab boleh kita selesaikan setiap hari. Di antara Jumaat ke Jumaat, kafarah menjadi suatu kafarah dosa yang kita lakukan, iaitu kata ulama dosa kecil. Akan tetapi dosa besar, yang ni perlunya kita bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya dan ikhlas. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Pepatah Melayu pernah menyebutkan sudah terhantuk baru tengadah. Itu sebagai satu renungan kepada kita, Fadil Ustaz. Jangan sampai sudah terhantuk tu baru nak tersedar daripada lamunan. Masya-Allah, mimpi yang tak sudah, macam lagu pula Ustaz. Baik, berikutnya Fadil Ustaz dan juga sudah penonton, kita ada Mar WKN yang bertanya di Facebook untuk soalan yang berikutnya. Apakah bentuk dosa yang wajib disegerakan taubatnya? Mengapakah sifat manusia suka melengah-lengahkan ataupun menangguh-nangguhkan bertaubat walaupun dia tahu dia pernah melakukan dosa, dan bila ditegur diberinya alasan masih muda, lambat lagi untuk mati. Allahu akbar. Ada orang yang bersifat begini, dan adakah peluang ataupun ruang untuk mereka kembali bertaubat? Afadhil Ustaz. Baik, terima kasih Dr. Yanas dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Soalan tadi yang disebut antara apakah bentuk dosa yang wajib ataupun segera untuk kita bertaubat. Dia kalau kita katakan apa juga jenis dosa, bukan kata hanya dosa berzina, minum arak, membunuh dan sebagainya. Sebab dosa ni kita lakukan, dia tak tentu masa, dia tak kira masa. Ya, contoh syirik. Ada syirik yang syirik jali, yang kedua syirik khafi. Syirik jali ni syirik yang nampak jelas, dia menyembah selain daripada Allah, mempercayai Tuhan selain daripada Allah. Yang kedua ni syirik khafi ni kita takut hari-hari. Di antara syirik khafi, syirik yang tersembunyi disebut. Syirik khafi ni di antara apa? Perasaan riak, ujub. Ini kita takut ni, riak ni. Bila ada riak maka disebut sebagai syirik khafi yang tersembunyi. Hari-hari kita melakukan ini benda-benda yang kita tak nampak tapi dalam hati kita, Ustaz. Kerana itu kalau ditanya apakah bentuk dosa yang perlu kita segera bertaubat, segala jenis dosa yang dilakukan. Apatah lagi kalau nak katakan ambil prioriti keutamaan, tuan-tuan sekalian, dosa besar itu sudah tentulah perlu disegerakan. Ya, mohon keampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mati kita, sebelum kita mati itu, keampunan dosa yang Allah berikan. Sekiranya tak sempat kita bertaubat mati, maka mati kita dalam keadaan yang dikatakan sebagai su'ul khatimah. Dan begitu juga disebutkan tadi, ya, bagaimana kita, memanglah kita tak boleh nafikan, macam kita lah Ustaz, yang tuan-tuan dan perempuan sekalian dan penonton, apa juga perkara amal ibadah ni biasanya kita suka nak menangguh-nangguhkan. Tengoklah hari Jumaat
datang masjid last minute kita kata. Awal lagi kita kata. Pukul 12. Tengok 12.30, pukul 1. Walhal 1:05 masuk waktu Jumaat Zuhur umpamanya. Ini standard lah kita, ya. Kita menangguh-nangguhkan baik semayang, baik zakat last minute nak bayar, kemudian macam zakat fitrah. Kadang-kadang pagi itulah, ya, kalau walhal waktu yang panjang ada, tapi kita nak pilih waktu afdal dan tengok keadaan ketika itu kadang-kadang sesak dan macam-macam lah yang boleh. Takutnya kita tak dapat nak menunaikan ibadat zakat. Dan juga yang lain, baca Quran pun. Banyaknya kita beramal ni kita tangguhkan. Termasuklah taubat itu adalah ibadah. Bila mana kita nak bertaubat, kita nak tangguh-tangguh. Waktu bila lagi kita nak bertaubat? Oh, sebab aku ni bila takut nanti bertaubat aku tak boleh buat dosa lagi, Ustaz. Ada yang berpandangan macam tu punya depa punya andaian. Kalau aku bertaubat istighfar muda-muda ni, aku dah tak boleh dah nak minum arak. Aku dah tak boleh nak berzina. Aku dah tak boleh dah mencuri duit orang dan sebagainya. Ini merupakan suatu pemikiran yang salah. Ini suatu tafsiran yang cukup sesat kita kata. Sebab Nabi SAW, kalau Nabi sendiri tadi setiap hari, apa dosa yang Nabi buat? Tak ada maksum. Sedangkan Nabi tadi diampuni, kalau ada pun dosa Nabi buat, diampuni oleh Allah segera. Ni pula kita yang hari-hari buat dosa. So kenapa kita nak menangguhkan? Yang katakan tadi, bertaubat kepada Allah. Jawapan dia perlu pada setiap hari. Sebab itulah selepas daripada solat, kita sentiasa astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita istighfar. Solat tadi, dalam tu pun ada kalimah-kalimah yang kita mohon keampunan kepada Allah. Diajar waktu bila? Waktu selesai daripada kita membaca ayat akhir, fil alamin innaka hamidum majid. Kan? Kita pun doa Allahumma ghfirli wali walidayya, tak kira lah, ya, rabbi ghfirli warhamni wajburni. Itu pun di antara di dalam solat pun kita minta keampunan pada Allah. Kerana itu kalau orang yang tak semayang, maka dia tidak minta ampun kepada Allah. Dan kalau orang yang solat, dalam solat itu pun minta ampun, di luar solat pun minta ampun, menunjukkan bahawa ini dikatakan tadi, dia fahami bahawa diri dia yang akan kembali kepada Allah, maka perlunya aku membersihkan diri aku. Sebagaimana aku mati nanti, jasad aku akan dimandikan, jenazah aku akan dimandikan, disucikan daripada segala kekotoran najis, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar terangkat. Kerana itulah bila kita setiap hari melakukan dosa, bersihkanlah diri kita dengan mohon keampunan kepada Allah. Mudah-mudahan taubat tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Dan berikutnya Fadil Ustaz, kita nak berjeda seketika sekali lagi. Para penonton yang ke mana-mana terus setia menonton tayangan Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, insya-Allah. Dan alhamdulillah kita masih lagi para penonton pada pagi ini membicarakan topik ibadah, kenapa segera bertaubat. Dan kita masih lagi bersama Al-Fadil Ustaz Halim Din. Dan Ustaz, kita ada sahabat pemanggil kita di talian yang sedang menanti. Siapakah di talian? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Spina Yusuf daripada Tanjung Karang, nak ajukan soalan dengan Ustaz, ya? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah dan dai yang dirahmati Allah. Assalamualaikum.
Ustaz macam ni ke? Ada ke tandanya kita nak segera bertaubat tu Ustaz? Kita kena muhasabah diri Ustaz supaya kita rasa betul-betul insya Ustaz. Saya dengar yang Ustaz cakap ni saya rasa takut sangat. Ya Allah ya Tuhanku kan. Ustaz seandainya kita ada terumpat, terkata, menghina, kita solat Ustaz. Kita bersedekah dan sebagainya, tentu pahala banyak. Tapi ditakuti pahala tu bila kita mengata orang ke, menghina orang, menyakiti hati orang tu, kita dah pahala kita tu memang terdapat pada orang lain Ustaz ya. Takut pula kata nanti di akhirat kita jadi muflis Ustaz ya. Bagaimana seandainya berlaku demikian Ustaz, kita nak dapatkan pahala tu balik semula Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Sufinah dari Tanjung Karang bertanya, yang saya kira benda ini dilalui oleh semua orang pada Ustaz. Jadi Allahu Akbar. Tak tahulah Nabi ada sebut cerita pasal orang misalnya mengumpat ni satu benda yang dia seronok Ustaz. Tapi dosa ni yang menanggung tu, masya-Allah tabaraka. Mungkin sedikit pencerahan dulu Ustaz. Baik, terima kasih Puan Supinah dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya ialah alhamdulillah kita bersyukur ya. Bila mana kita ada perasaan resah Ustaz ya, kita rasa gelisah bila kita ada buat suatu dosa. Sama ada benda tu kita terlepas cakap tadi, ataupun mengata, ataupun menuduh, fitnah lagi lah kita kata, dan kita rasa macam Allah, aku ni dah buat salah, aku silap. Pertama sekali yang segera Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Segera kita menyebut dengan lisan kita, lidah kita, Astaghfirullahalazim. Ini ya, yang kita lihat bagaimana keduanya. Yang kedua, kalau sekiranya kita ada memfitnah orang, menuduh orang, mengumpat orang dan sebagai al-humazah, al-lumazah, kita kena ingat Allah menyatakan dalam surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, celaka, laknat, neraka wilah kamu bagi orang yang menjadi pengumpat, pencaci, sama ada depan ataupun yang di belakang, dia memfitnah Ustaz. Kita khawatir, takut ya, daripada apa yang kita lakukan tadi. Kita memang kadang-kadang kita seronok, asyik ya, kita teruja ataupun kita excited sangat mengambil suatu maklumat yang kita tak tabayun dulu. Ini ceritanya kan, kita seronok viral, kita forward. Bila dalam keadaan kita melakukan tadi, dah tentu itu suatu dosa yang kita takut sebagai suatu dosa besar. Dia jadi fitnah, dia jadi ribah, dia jadi dia macam-macam lah, mengadu domba, benda-benda macam ni. Ini yang kita khawatir. Dosa tadi kata Puan Supinah akan berpindah. Dosa orang yang kita tuduh fitnah tadi, dosa dia pindah pada kita, dan kita pula punya pahala tadi, pahala pula pindah kepada orang yang kita fitnah, yang kita tuduh tadi. Ada dalam hadis ini Nabi jelaskan, iaitu umat aku yang muflis, bukan mereka tak ada duit, bukan mereka tak ada harta. Ada, tapi Ustaz kata Nabi, orang yang muflis esok di akhirat, min ummati, innal muflis min ummati, orang yang muflis esok aku punya umat di akhirat. Kenapa? Kerana mereka dulu pernah melakukan apa di antara maki hamun orang, pernah fitnah orang, pernah tuduh orang, dan Nabi kata kita punya pahala berpindah pada orang yang kita tuduh fitnah tadi, dan dosa orang tu pula. Sedangkan kita punya dosa Ustaz, Nabi kata belum diampuni lagi, dosa orang tadi pula ni berpindah pula pada kita. Inilah yang Nabi maksudkan sebagai orang yang muflis di akhirat nanti, tuan. Cuba bayangkan, kita seronok bisalatin wa zakatin wa siyamin. Apa yang kita tak buat, semayang, puasa, zakat, semua buat komplit. Bukan kita tinggal semayang, tetapi kita tadi waqad syatama hadza. Kita pernah maki orang, kita pernah tuduh orang, kita pernah mengata orang. Yang inilah tadi kata Puan Supinah mengakibatkan Allah tadi ya memindahkan pahala pada orang, dan orang punya dosa tadi pindah kepada kita. Apa jalannya tadi? Maka Puan Supinah dan sidang penonton sekalian, perlunya kita segera tadi bertaubat kepada Allah, dan kita kena jumpa orang yang kita tuduh fitnah tadi, agar dosa itu segera ya terampun dan dimaafkan oleh orang yang kita tuduh dan jadi mangsa tuduhan fitnah dan seumpama tadi. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Insyaallah tabarakallah, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Fadil Ustaz. Ya. Kita ada, kalau saya tak salah, Encik Ilyas Ismail dari Air Hitam Pulau Pinang yang telah pun menanti di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum Encik Ilyas.
Waalaikumsalam. Bukan Ilyas Abu Bakar. Ilyas Abu Bakar, insya-Allah, tabarakallah. Teringat Sila Tuan Haji, sila. Ni. Assalamualaikum Ustaz dan juga dai ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Segera bertaubat ni. Ya. Apa pendapat Ustaz? Kita menunggu-nunggu orang lain terlebih dahulu memohon maaf. Padahal kita rasa kita yang ada dosa, tapi kita menunggu-nunggu orang lain yang memulakan memohon maaf. Seperti dosa mengumpat, mengata berfitnah yang kita lakukan ni. Dosa dengan Allah kita mudah saja untuk memohon maaf, mengucapkan istighfar tu, tapi dengan manusia ni kita nampak berat sangat untuk mencari orang yang kita lakukan dosa tu nak memohon maaf. Jadi soalan yang kedua ni mengenai dengan doa-doa yang kita selalu baca, di antaranya seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu doa Nabi Yunus, dan juga rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kedua ni ada menyebutkan kezaliman diri sendiri yang kita lakukan, dan kalau tidak diampunkan oleh Allah, kita lah manusia yang paling rugi. Boleh tak Ustaz perjelaskan lebih lanjut tentang doa tersebut? Tentu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dua soalan yang cukup menarik daripada Encik Ilyas dari Pulau Pinang. Ialah kadang-kadang bila kita amalkan zikir-zikir itu, kadang-kadang penghayatan tu kita nak hadirkan. Jadi dua zikir yang ditanya untuk soalan yang kedua tu, saya rasa bagus untuk Ustaz jelaskan, terutama pada diri saya lah, Ustaz. Baik, pertama tadi kita lihat ialah memang orang kita ni dia sifat ego tu Ustaz. Bila kita lihat ego ni, walhal dosa ni kita dosa dengan manusia. Betul tadi Tuan Haji saya kata tadi, kita dosa dengan Allah ni kita rasa mudah. Sebab kita boleh munajat, merintih, merayu pada malam hari, itu antara waktu yang paling baiklah untuk kita bertaubat pada Allah. Terus direct kepada Allah, ya Rab, ya Rab, ya mudu yadai ila sama, ya Rab, ya Rab. Kita minta ampun kepada Allah. Maka Allah niscaya, kata Allah, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, bertaubatlah kamu kepada Allah keseluruhannya. Maka wahai orang yang beriman, kata Allah, mudah-mudahan kamu mendapat untung. Nampak? Kita bertaubat kepada Allah ni senang, Allah terus ampuni. Tapi masalah bila kita dosanya dengan manusia, dengan orang. Bila sifat ego tu ada, dia yang salah dulu. Dia mula dulu. Mulalah. Jiran dengan jiran. Ini yang kita Ustaz. Dosa kita dengan jiran, dosa kita dengan, bahkan kita kata dosa kita dengan adik-beradik pun gitu juga. Betul. Kita kakak dan adik, aku kakak, patut dia lah adik kena sujud pada aku dulu. Contoh macam tu. Sampai sujud. Dia suruh kita dulu. Aku abang, dia adik. Walhal dosa kita dulu. Betul. Maknanya baik abang, baik kakak. Ertinya gini. Bila mana kita melakukan dosa ni, kalau kita tahu kita yang memulakan dulu Ustaz, maka kitalah yang kena pergi kepada orang. Macam kita dengan ibu bapa, dosa durhaka aqa ummahu wa jafa abahu, kata Nabi. Maksud dosa anak-anak kepada mak bapa ialah aqa ummahu, derhaka pada ibu. Yang kedua, lari daripada nasihat bapaknya. Yang ni kalau anak-anak hari ni, anak-anak muda, anak remaja, ingat, yang lelaki perempuan, bila mana kita berdosa dengan ibu bapa, kita lah kena jumpa bapa, kita lah kena jumpa ibu. Itu sebagai satu tamsilan Ustaz. Contoh, takkan mak bapa pula nak jumpa kita, Long, abah minta maaf dengan Long kerana buat dosa. Ya, mungkin barangkali ada juga berlaku bapa ataupun mak melakukan dosa pada anak, tapi kita mengambil satu keutamaan yang dikatakan syurga di bawah tapak kaki ibu umpamanya. Kitalah yang banyak melakukan dosa pada ibu dan bapa. Kerana itu hendaklah kita tadi banyakkan, ataupun kitalah yang di antara mendahulukan diri kita berjumpa dengan orang yang kita melakukan dosa. Macam kita menuduh, kita memfitnah, maka kitalah yang kena jumpa orang yang kita tuduh, yang orang yang kita fitnah tadi. Takkan orang yang kita tuduh fitnah tadi nak jumpa kita minta maaf dah. Tak perlu. Dan kitalah yang sepatutnya pergi jumpa orang yang kita tuduh dan fitnah dan seumpamanya tadi Ustaz. Ada lagi tadi apa dia soalan yang kedua tentang zikir Ustaz. InsyaAllah kita akan kongsikan selepas ni Ustaz. Terima kasih untuk jawapannya, dan para penonton ikuti penjelasan tentang zikir taubat yang telah pun diajukan soalannya tadi. Selepas ini jangan ke mana-mana dalam Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini.
ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih lagi pada membicarakan topik ibadah, kenapa segera bertaubat, dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Halim Din, dan zikir yang saya alunkan tadi adalah soalan kesinambungan daripada soalan daripada pemanggil kita dari Ustaz yang bertanyakan tentang Rabbana zalamna anfusana, itu satu doa, dan juga doa zikir Nabi Allah Yunus AS. Jadi mungkin sedikit pencerahan daripada Ustaz berdasarkan soalan yang diajukan. Baik. Masih yang bertanya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kisah Nabi Allah Yunus tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Yunus lah. Boleh banyak cerita tentang Nabi Allah Yunus, bagaimana dia agak kecewa bila mana Ustaz dia berdakwah, kemudian kaum dia Niwana, disebut kaum Niwana di satu tempat Niwana. Orang kata apa dia, mereka tu pada awalnya tidak menerima apa yang dibawa oleh Nabi Allah Yunus untuk mentauhidkan Allah. Kan tapi kemudiannya mereka terima bila mana diberi amaran oleh Nabi Allah Yunus tentang datangnya satu musibah, angin kuat dan sebagainya. Kan tapi pada waktu itu mungkin bagi Nabi Allah Yunus dah terlambat dan Nabi Allah Yunus kecewa. Dan kecewa tadi saya ringkaskan ceritanya, maka di antara Nabi Allah Yunus itu Allah takdirkan dia berada dalam perut ikan paus lah disebut. Kita kata ikan paus, dan ikan paus yang besar. Cuma khilaf ulama, ada yang mengatakan masuknya dalam ikan tu pada waktu pagi, sorenya, petangnya keluar. Ada yang kata 3 hari 3 malam. Dan juga ada yang menyatakan 40 hari, 40 malam Nabi Allah Yunus berada dalam perut ikan. Kemudian apa yang berlaku dalam perut ikan tadi, maka Allah menyatakan, sesungguhnya wahai ikan, kamu jangan cederakan Nabi Allah Yunus, Nabi aku, dan yang kedua, kamu jangan patah-patahkan tulangnya dan sebagainya. Maka Nabi Allah Yunus dalam perut ikan paus tadi dalam keadaan yang selamat. Dan di situ Nabi Allah Yunus tak berhenti. Ini disebut sebagai tasbih Nabi Allah Yunus. Yang disebut tadi oleh Ustaz Anas, iaitu dengan kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kerana itu bila mana kita melakukan solat sunat taubat pada waktu malam, tengah malam, 1/3 malam itu yang terbaik Ustaz, dianjurkan oleh ulama supaya kita mengiringi taubat itu dengan solat sunat, bukan wajib. Solat sunat taubat, taubat itu wajib, tetapi solat sunat, sembahyang sunat taubat itu adalah suatu yang amat-amat dituntut. Dan di akhir sujud sebelum kita bangkit untuk tahiyat akhir, maka bacalah yang katakan tasbih Nabi Allah Yunus ni. Kalau boleh kita 40 kali, kalau 70 kali lagi baik, dan kita rasa dengan penuh penghayatan, penuh dengan perasaan la ilaha illa anta, kata Nabi Allah Yunus, tidak ada Tuhan melainkan Engkau wahai Allah, kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni, sesungguhnya maha suci Allah wahai Tuhan, inni kuntu minaz zalimin, sungguhnya kata Nabi Allah Yunus, aku ni adalah orang-orang yang melakukan kezaliman, aku melakukan penganiayaan pada diri. Nampak penyesalan ni. Nabi Allah Yunus ni sentiasa bertasbih, zikir tadi dalam perut ikan paus. Kalau kita ambil tempoh 40 hari 40 malam, berapa banyak tasbih ataupun zikir yang disebut oleh Nabi Allah Yunus, maka akhirnya dengan takdir izin Allah, Nabi Allah Yunus keluar daripada perut ikan paus dalam keadaan sejahtera, selamat. Di sinilah kita melihat, bila mana kita bertasbih dengan tasbih Nabi Allah Yunus, kenapa kita melakukan kesalahan yang banyak. Kalau Nabi Allah Yunus, Nabi, Rasul ni bukan masuk neraka. Nak ceritanya kesilapan yang dilakukan oleh Nabi Allah Yunus, penyesalan Ustaz. Dia rasa menyesal disebabkan dia ni mungkin lalai ataupun cepat kecewa. Maka Allah bagi satu pengajaran pada Nabi Allah Yunus. Tapi tidak lupa untuk menyatakan bahawa inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku ni, kata Nabi Allah Yunus, melakukan kezaliman yang banyak. Kalau Nabi Allah Yunus melakukan kezaliman yang banyak, bagaimana kita? Cuba tanya balik pada kita. Itu antaranya. Dan juga jangan lupa, kalau kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 23 Ustaz,
Maka doa yang sering kita baca selepas daripada solat iaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Huraiannya, kita ni tak lari daripada buat anaya pada diri itu satu, pada orang yang kita perlu jumpa tadi, mohon keampunan ataupun kemaafan daripadanya. Yang kita ni dengan Allah lagi, yang ni kita menganiaya, kita zalimi diri kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya engkau tidak ampun, kalau sekiranya engkau tidak merahmati, menyayangi, mengasihi diri kami ya Allah, siapa lagi kita harapkan tuan-tuan? Siapa lagi kita harapkan? Hanya kepada Allah. Kita serah tadi kepada Allah. Kalau sekiranya kita minta ampun pada orang tadi, minta maaf lah, aku ni mengumpat, katalah Ustaz, orang tu kata aku takkan ampuni dosa kamu. Allah. Itu contoh. Apa jalan dia tuan-tuan? Maka kita serah kepada Allah. Ini diajar oleh syarak. Kalau orang tu kata aku tak ampun sampai mati, aku tak halalkan hutang sampai mati, ya, kita tak boleh bayar, maka kita serah kepada Allah. Pengakhirannya kita serah pada Allah. Kerana itulah apapun akhirnya kita akan serah kepada Allah. Dan apabila kita berdoa tadi, pengakhirannya kita kata lanakunanna minal khasirin. Kalaulah engkau tidak ampuni, kalaulah engkau tak rahmati, maksud rahmat ni kasih belah kepada diri hamba, aku ni ya Allah niscaya menjadi golongan yang khasir. Khasir ni orang yang rugi. Dunia rugi Ustaz, akhirat petah lagi lah, azab siksaannya, bagaimana nerakanya. Inilah yang kita tak boleh tinggal doa minta ampun pada Allah. Kita tak boleh tinggal istighfar. Kita tak boleh tinggal banyakkan zikir. Di antara zikir tasbih Nabi Allah Yunus tadi. Supaya apa dia? Supaya disegerakan oleh Allah. Iaitu proses yang kita mendapat suatu keampunan yang besar daripada Allah. Nak cerita Ustaz, ada satu pemuda yang melakukan jahat, maksiat. Pada waktu itu Sayyidina Umar Al-Khattab ada di rumah Rasulullah. Dia terpekik lolong, dia kata aku banyak dosa, aku banyak dosa. Ibnu Umar kata, apa hal? Ni aku ni banyak melakukan dosa, aku tak tahulah nak cakap, boleh tak aku nak jumpa Nabi? Dan akhirnya Umar Al-Khattab kata, okey, jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku melakukan dosa banyak, kata muda tadi. Apa dosa? Dosa besar ya Rasulullah. Tak, dosa apa? Kata Nabi. Dosa kamu sebesar bumi ni ataupun sebesar dunia ini kah wahai pemuda? Allah. Kata pemuda ginilah, aku ni penggali kubur dan aku ni pernah menyukai, mencintai satu orang perempuan. Lawalah. Dia kata tiba-tiba ringkas cerita perempuan ni mati. Dan aku penggali kubur, aku tahu kubur dia, oh ni perempuan yang aku suka, ini yang aku ada gairah, ada nafsu, dia kata. Lalu aku korek balik kubur dia. Kemudian bila aku korek, aku berzina dengan jasad, dengan jenazah, dengan mayat dia. Allah. Ini dosa zina dengan mayat. Satu. Kemudian orang yang dah mati. Kemudian bila mana aku berzina dengan dia, selepas berzina, aku dengar dia katakan, roh tadi berkata, oh kamu dah berzina dengan aku, kamu tinggalkan aku dalam keadaan kotor ataupun dalam keadaan berjunub. Lalu dia pun tak tahan, tu yang dikata tadi dalam hadis menyatakan, dia pergi jumpa Nabi. Dia cerita pada Nabi. Lalu akhirnya Nabi kata, sesungguhnya bertaubatlah kamu dengan taubat nasuhah. Maknanya, dosa kamukah yang lebih besar ataupun keampunan daripada Allah yang lebih besar. Nampak? Itu cara Nabi. Ya, Nabi nak fahamkan pada umat dia, nak terangkan pada umat dia, supaya kita tidak putus asa. Bermakna, apa juga dosa yang kita lakukan, sebesar alam, sebesar dunia. Tetapi ingat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi keampunan dosa yang besar daripada Allah. Itulah yang lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Walaupun dosa sebagaimana dosa yang seluas langit dan bumi, tetapi keampunan Allah itu yang lebih utama, yang lebih besar. Wallahu a'lam. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Para penonton, sedar tak sedar kita telah pun tamat di TV3. InsyaAllah kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Jadi terima kasih Fadil Ustaz. Kita akan sambung selepas ini di TV9. Jangan ke mana-mana. Terus setia menonton Tayalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Kembali di TV9 selepas ini. Alhamdulillah,
para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam tayangan Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Dan terima kasih atas tontonan anda, kesetiaan anda. Dan kita masih lagi membicarakan topik ibadah, kenapa segera bertaubat. Dan kisahnya kita masih lagi bersama dengan bintang ilmuwan kita, Fadil Ustaz Halim Din, untuk sama-sama kita disambung diskusi kita Ustaz, dengan kita raikan soalan daripada sahabat Facebook kita yang berikutnya, iaitu Ayu Airil Angah bertanya. Baik Ustaz, umur kalau dah sampai ataupun mencecah 50 tahun namun masih lagi belum berubah, masih dengan perangai yang lama. Soalannya Ustaz, masih adakah waktu untuk dia berubah dan bertaubat kepada Allah? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, terima kasih, dan juga pada yang bertanya. Dan bila disebut tadi umur dah 50 Ustaz, maknanya nak kata tua tak tua lah. Saya pun 48 Ustaz. Allah sedang-sedang. Saya Ustaz, pun awal 30-an Ustaz. Awal 30-an, Masya-Allah. Muda lagi Ustaz, muda lagi. Dah 48 dan tadi umur 50. Kalau kita kata ialah orang barat kata life begin at 40 Ustaz, disebut life begin at 40 ni maksud umur kita kata macam hidup ni mula pada usia 40 tahun. Tapi Islam dia meletakkan kita ditaklifkan untuk melaksanakan segala kefarduan perintah Allah, sembahyang, puasa dan seumpama dengannya. Bila mana kita sudah akil baligh, maknanya cukup umur sampai umur akil baligh, kita menanggung. Tak semayang kita tanggung, tak puasa kita tanggung sendiri. Maksud tanggung dosa. Jadi dosa dan pahala itu bermula bila usia akil baligh. Kalau kita waktu itu umur katakanlah 20 tahun, maka apabila dosa yang kita lakukan, kita tanggung. Dan sampailah katalah usia 50 tahun. Daripada 20 sampai 50, bayang 30 tahun tak semayang Ustaz. 30 tahun tempoh tak puasa. 30 tahun tempoh tak pernah ambil wuduk untuk mendirikan solat umpamanya. Tak belajar ilmu, tak baca Quran. Bayangkan banyak mana dosa yang dilakukan. Dosa meninggalkan solat. Satu waktu pun azab yang cukup dahsyat. Sehari 5 waktu. Bayangkan sehari 5 waktu, 5 waktu tu kali pula dengan 365 hari Ustaz. Kalau orang lelaki mana ada uzur syar'i. Bayangkan tuan-tuan, dosa yang dilakukan. Teringat bagaimana Sayyidatina Aisyah meriwayatkan hadis. Orang yang asi, pelaku maksiat, memang dah biasa dengan jahat maksiat dibuat. Bila dia melakukan dosa besar, seumpama dia rasa macam lalat yang hinggap di atas hidung. Dia tepih gitu je. Bukan kata dosa kecil. Orang yang dah biasa, dah memang itulah amalan dia Ustaz. Dia buat dosa besar macam lalat yang hinggap di hidung dia. Letak dekat hidung gitu, macam singgah dekat hidung, dia tepih gitu. Tapi Ustaz, bagi orang yang beriman bertakwa, tuan-tuan, dia melakukan dosa kecil, ismun saghir. Bukan kata kabir, saghir. Dia melakukan dosa kecil, dia menganggap ataupun dia mengandaikan seolah macam satu buah bukit gunung akan menimpa pada diri dia. Ini perbezaan different orang yang dah biasa buat dosa dan dengan orang yang beriman bertakwa. Lalu orang yang beriman bertakwa ni, mereka segera mohon keampunan kepada Allah. Dia tidak akan fikir tentang usia umur dia, nantilah 60 nanti baru aku bertaubat. Jadi soalan tadi, aku 50 tahun dan masih lagi belum bertaubat. Adakah aku sekarang ini bila bertaubat, taubat aku nak diterima oleh Allah? Ceritanya taubat diterima oleh Allah sebelumnya nyawa diambil oleh Allah, sebelum nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah Ustaz dalam hadis Bukhari, hadis sahih. Seorang pemuda yang bernama Al-Kiflu min Bani Israel. Seorang pemuda Bani Israel. Dia melakukan kejahatan maksiat. Segala kejahatan semua dia buat. Dan dia ada duit, dia bagi pinjam duit pada orang. Cuma bila mana wanita yang nak pinjam pada duit pada dia, dia nak pinjam duit dengan dia, dia syarat supaya menyerahkan tubuh badan. Maksud dia nak berzina dengan perempuan tersebut. Kalau perempuan pinjam duit, dia nak berzina. Dan kisah ni disebut dalam hadis, dia nak pinjam, perempuan ni nak pinjam 60 dinar daripada pemuda Al-Kiflu min Bani Israel. 60 dinar. Baik, perempuan tadi desperate lah. Maksud dia dah terdesak. Tak ada jalan dah. Perlu aku pinjam juga. Dan perlu menunaikan apa yang diminta oleh Al-Kiflu, iaitu nak berzina. Baik, ceritanya ringkas, maka malam tu, waktu itu, kira dah, maknanya belaga perut dah Ustaz ni. Kira persediaan berzina tu dah ada dah. Tetapi pada waktu itu Al-Kiflu rasa tak selesa Ustaz.
tuan-tuan sekalian. Dia jadi duk-dak, dia jadi bergetar, dia jadi berdebar. Dia jadi tak selesa. Sebelum ni dia kata perempuan-perempuan lain senang aku berzina. Macam tu, macam bangga pula. Tapi dengan engkau ni aku tak senang, tak selesa. Lalu perempuan dia kata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Aku takut dengan dosa yang aku lakukan. Khauf minal jalil. Di situlah bila Al-Kiflu dengar Allah, dia takut pada Allah, bingkas bangun Al-Kiflu. Tak sampai satu malam, tuan-tuan sekalian, bertaubat Al-Kiflu kepada Allah, menyesal di atas apa yang lakukan. Lalu disebut sebagai Al-Kiflu ini, dia mati pada waktu sebelum menjelang subuh. Dan mati Al-Kiflu ni disebut dalam hadis, Nabi kata Al-Kiflu ni dakhalal jannah. Walaupun tak sampai satu malam bertaubat kepada Allah. Yang tadi 50, adakah tak diampuni dosa, adakah taubat tak diterima? Disebut selagi belum nyawa dicabut, maka segeralah bertaubat kepada Allah. Al-Kiflu sebegitu rupa pun jahatnya, akhirnya dia menjadi ahli syurga. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Innallaha qad ghafara lil kifli. Masya-Allah, tabarakallah. Itu satu kisah yang cukup menarik untuk kita hayati yang telah dikongsikan oleh Fadil Ustaz. Fadil Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Siti Rohani ya? Ya, saya Siti Rohani dari Banting. Silakan soalan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, seseorang yang banyak melakukan dosa besar, dosa kecil, dia dah insaf, dah taubat nasuha, dah jadi orang yang terbaik lah. Tetapi dia masih banyak hutang. Hutang tu dia rasa tak mampu nak bayar, terlalu tinggi hutangnya. Dan waris-warisnya pun dia kata tak mampu nak tolong bayar. Jadi apakah dosa-dosa yang dia taubat tu diampunkan? Itu aja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang walaupun ringkas, tetapi satu soalan yang berat sebenarnya, Ustaz. Masalah hutang ni, Ustaz. InsyaAllah. Tabarakallah. Silakan, Ustaz. Baik, untuk menjawab soalan pada Puan Siti Rohani tadi, tuan-tuan dan perempuan sekalian, permulaan saya nak sentuh sikit bagaimana kata Nabi tentang at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Kama-qal. Nabi kata orang yang at-taibu, orang yang bertaubat ni daripada minaz zambi, maksud daripada dosa-dosa yang dilakukan itu, kaman, sebagaimana seperti mana orang yang la zambalahu, tidak ada dosa lagi, kata Rasulullah. Jadi artinya bagus kita segera bertaubat pada Allah, penyesalan ada, kemudian berazam dia tak nak ulangi lagi perbuatan jahat maksiat dia. Cuma bila mana soalan tadi, bagaimana dia ada berhutang dengan orang. Ini saya kata tadi, Ustaz. Kita lihat, ulama menyebut bila mana kita dah ada al-iqla'u, kita ada an-nadamu, kita ada al-azmu. Maksudnya kita meninggalkan dosa, perbuatan maksiat jahat kita tadi segera. Yang kedua, kita menyesal. Yang ketiga, kita berazam tak nak ulangi lagi. Bila mana kita ada masalah dengan orang, kita ada dosa dengan orang, kita ada pinjam duit dengan orang, disebut harta tadi menjadi, orang kata apa, dia menjadi tergantung taubat kita, dia tak selesai lagi, tidak sempurna. Sebab bila mana kita ada hutang dengan orang, itu dikira masih lagi kita punya dosa berada pada diri kita, sehinggalah kita dapat melangsaikan, melunaskan hutang yang kita pinjam pada orang tadi, ataupun kita mendapat suatu pelepasan, ataupun kita kata orang tadi menghalalkan, aku halalkan segala hutang yang yang dia ada pada diri aku. Kalau itulah daripada mulut orang yang memberi hutang pada kita, maka alhamdulillah. Ataupun kes, kalau katakanlah contoh, kita mati, baik kita dah bertaubat siang malam pagi petang dengan semayang, solat sunat, taubat, istighfar 1000 kali, bukan kata 100 kali, 1000 kali, alhamdulillah. Cuma tak sempat dia nak melunaskan hutang pada orang yang berhutang tadi, meninggal dia. Ini kalau berlaku, kalau ini yang terjadi kes, bagaimana kita nak buat? Baik, biasanya bila mana mayat jenazah nak dimasukkan dalam kubur, ataupun sebelum dihantar ke kuburan, pada waktu itu waris-waris akan beritahu kepada sesiapa, kepada sesiapa yang pernah berhutang dengan si mati, ataupun si mati ada pernah berhutang dengan sesiapa, maka tolong bagi tahu pada waris. Sebab kami nak menunaikan ataupun melangsaikan hutang yang pernah si mati tadi berhutang. Begitu juga pada orang yang berhutang pada si mati, maka maklumkan pada kami. Mungkin dia tak sempat nak bayar hutang tadi. Jadi bila mana waris kata begitu,
Maka orang yang beri hutang tadi beritahu, ya, si mati pernah berhutang dengan saya sebanyak 10,000 umpama. Jadi wajib ni bagi waris tadi melangsaikan hutang. Kalau katakanlah si berhutang tadi Ustaz, dia kata okeylah, kami betul lah pernah memberi pinjaman kepada si mati 5,000, tapi kami menghalalkan seluruh hutang 5,000 tadi apa yang dah dia pinjam dan dia tak bayar. Kalau itulah jawapan dia, maknanya rilis, selesai. Di situlah keampunan dosa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kepadanya. Tapi kalau sekiranya si yang memberi hutang tadi dia tidak halal, oh, aku tak halal, biarlah 1,000 tahun lagi mati pun maka aku tetap minta, dia minta kepada waris dia, perlu tunaikan. Yang ni tergantung ni kata tadi. Jadi dosa yang kita lakukan tadi bukan hanya kepada Allah, dosa pada manusia ni kita takut tadi. Kalau kata fitnah, menuduh orang macam-macam, kita buat jahat pada orang, kita nak minta supaya orang tu beri kemaafan pada kita. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Itu yang terbaik. Kata Allah, engkau ampunilah dosa dia dan engkau jangan lagi ungkit lagi apa yang dibuat pada kamu. Sebab kalau kamu lihat, tidakkah kamu suka kalau Allah ampuni dosa kamu, sebagaimana itulah yang kamu juga ampunkanlah, maafkanlah kesalahan orang yang melakukan kesalahan pada kamu. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala banyak lagi akan kita kongsikan. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Hati hiba mengenangkan dosa-dosa yang kulakukan. Oh Tuhan Maha Kuasa, terima taubat hamba berdosa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Halim Din dan Al-Fadhil Ustaz. Telah banyak kita kupas, kita kongsikan untuk tajuk kita kenapa segera bertaubat untuk pagi ini. Dan ada satu situasi Ustaz, yang mana terkadang kita mungkin ada dalam kalangan kita pernah tersalah memilih jalan dalam kehidupan. Antaranya ialah mereka-mereka yang pernah menjadi tahanan ataupun panduan, dan mereka ingin kembali mencari jalan pulang dan ingin bahagia seperti insan yang lain. Cuma apabila mereka telah kembali bertaubat, menyesal dengan segala kesilapan yang dilakukan, masih ada segelintir pihak yang masih lagi belum ataupun sukar menerima mereka, sehingga mengakibatkan mereka yang telah bertaubat kembali terjun ke dalam kancah perkara yang lama yang dilakukan. Mungkin sedikit nasihat daripada Ustaz. Baik, terima kasih tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian. Bila mana kita katakan tadi, tak kiralah banduan itu satu hal lah. Kemudian yang bukan banduan pun, kesalahan dosa yang dilakukan itu maka perlu diiringi dengan istighfar dan juga mohon kepada Allah keampunan dengan bertaubat. Dan taubat tadi sudah tentulah kita lihat akan dosa-dosa besar yang kita lakukan. Katalah pesalah yang ada dalam penjara, mereka yang terlibat dengan jenayah rogol umpamanya, jenayah bunuh umpamanya, begitu juga merompak, mencuri dan sebagainya. Dan sudah tentulah mereka perlunya perbanyakkan mohon keampunan kepada Allah sewaktu mereka bergelar banduan dalam penjara. Dan begitu juga mereka hendaklah bertaubat dengan taubat nasuha. Walau sebesar mana sekalipun dosa yang mereka lakukan dan mereka dimasukkan ke dalam penjara sebagai suatu hukuman, dan mereka sesungguhnya tidak terkecuali daripada hamba Allah yang Allah nak beri keampunan kepada mereka. Sebab Allah Maha penerima taubat.
Saya sebutkan tadi Ustaz, maknanya kalau kita melakukan dosa besar, tapi Nabi kata, adakah dosa kamu yang lebih besar ataupun keampunan Allah yang lebih besar? Kita ambil itu di antara panduan. Maksud mana pun banduan ni bersalah, melakukan jenayah, tapi tetap mereka diberi peluang sebelum nyawa berada di gargarah, sebelum nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bagi peluang. Dan apabila mereka keluar daripada penjara, ada yang 30 tahun, ada mungkin semua hidup, dan macam-macam lah hukuman yang telah Allah tetapkan. Bila mana mereka keluar daripada penjara dan menjadi banduan, kita ni sebagai orang yang beriman, kalaulah Allah sebutkan tadi, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum, Allah sendiri menyatakan, hendaklah kamu memaafkan kesalahan mereka dan kamu melupakan kesalahan yang mereka pernah buat pada kamu. Allah tanya balik, ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum, tidakkah kamu suka, kata Allah, kalau aku mengampuni dosa yang kamu lakukan? Nampak apa da'i Anas. Artinya kita sebagai masyarakat publik, orang yang kita tahu tadi dia banduan dan dia dah keluar daripada penjara, sebenarnya dia dah bersih daripada dosa. Program-program yang ada, aktiviti yang ada, ataupun suatu kita kata proses nak memulihkan, nak islahkan mereka daripada kejahatan maksiat, disebut sebagai penjara ni dia ada reform of the offender, maknanya memulihkan pesalah jenayah. Yang kedua, memulihkan pesalah jenayah ni dengan hukuman. Kalau ambil hukum Islam, dia ada hukum hudud, qisas dan sebagainya. Dan ada orang yang diampuni dosa oleh Allah dengan bentuk hukuman yang dilaksanakan. Contoh, zina yang belum kahwin, azani ghairi muhsan 100 kali sebat. Kemudian penzina yang dah kahwin, azani muhsan, direjam sampai mati. Ada orang yang diampuni dosanya tuan-tuan dengan hukuman yang dilaksanakan. Sebab itu sahabat Nabi Ma'iz bin Malik mengaku zina, akhirnya dia direjam, farajmun haqqun ala man zana. Dia dihukum rejam sampai mati. Maka Nabi kata, Ma'iz bin Malik dakhala jannah, ahlu jannah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, takkan penzina masuk syurga? Nabi kata, hukuman yang telah dilaksanakan di dunia maka menyebabkan dia sudah terhapus dosa yang dilakukan. Artinya apa dia? Allah nak ampuni dosa seorang itu adalah hak Allah. Syarat orang yang minta taubat, yang mohon keampunan pada Allah, bertaubat kepada Allah, penuh keinsafan, jujur, ikhlas dan bersungguh-sungguh. Dan kalau kita sebagai orang yang ada dalam masyarakat, tak boleh pandang syarung pada banduan-banduan. Sebab kita kena husnuzan. Sebab itu kita dengan Allah pun disuruh supaya bersangka baik. Dan apatah lagi, kita sebagai orang manusia, kita pun tak terlepas daripada dosa, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kita pun banyak aib. Kita pun banyak melakukan kesilapan. Cuma Allah tak tunjukkan aib kita. Cuma Allah tak zahirkan kita punya dosa. Tiba-tiba kita kata, dia ni banduan, Ustaz. Dia ni siapa dia? Aku tak nak. Apatah lagi nak jadi menantu aku. Contoh Ustaz, nak jadi menantu banduan. Memang kita kata tobatlah Ustaz. Tak ada orang nak terima banduan sebagai. Tapi kalau kita fikir, mungkin di dalam penjara dah menyesal penyesalan yang benar-benar, yang sesungguhnya, dengan penyesalan yang cukup hebat. Apa salahnya aku terima dia walaupun dia banduan? Maka kalau aku pernah melakukan ataupun dia pernah melakukan kesalahan pada aku segera memberi kemaafan pada dia. Yang ni lebih baik, yang ni lagi elok. Tapi kalau kita berdendam dan sampai orang tadi bukan dia kena mengenal dengan kita Ustaz. Cuma dia banduan jenayah, dia contoh dadah umpamanya. Dia dah berubah dan dia dah reform, dia dah islah dan dia dah hijrah dah. Kenapa kita tak terima? Kenapa kita mengata dan kita menuduh seolah macam dosa yang dibuat tu sekali Ustaz, tapi sampai ke mati kekal, seolah dosa tu dah cap mohon dah. Yang ni penzina sampai mati, yang ni pembunuh sampai mati. Nah, keluasan keampunan Allah itu ada, takkan kita sebagai manusia sanggup orang kata meminggirkan, memulaukan, sedangkan kita juga banyak dosa-dosa yang kita lakukan yang belum lagi diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Mungkin mereka lebih baik daripada kita, insya-Allah, tabarakallah. Baik. Fadil Ustaz, berikutnya kita ada soalan lagi daripada sahabat Facebook Anna Karnina. Baik, soalannya Ustaz, adakah melewat-lewatkan bertaubat boleh menyebabkan hati menjadi rosak kerana seronok melakukan maksiat? Apakah kesan segera bertaubat terhadap individu dan masyarakat? Dan yang ketiga, bagaimanakah
cara ataupun kaedah teknik bertaubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fadil Ustaz. Baik, saya jawab sekali rangkum sekali lah Ustaz yang disebutkan tadi. Memanglah orang yang lewat bertaubat ni, hati dia menjadi satu titik. Kita buat dosa Ustaz, tak minta ampun pada Allah, dia jadi satu titik hitam. Kemudian ulangi lagi dosa, sama dosa kecil, dosa besar, diulangi Ustaz, dia jadi akan tumpuk hitam. Daripada titik jadi tumpuk, akhirnya dia tak bertaubat lagi. Apa yang berlaku? Qalbun aswad. Hati dia jadi gelap, hitam. Hati dia jadi keras. Hanya qaswatul qalb. Bila mana hati jadi keras, dia susah untuk beramal. Dia susah untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat orang yang beriman bertakwa ni, dia segera mohon keampunan pada Allah bila mana dia buat dosa. Dosa besar apatah lagi, dosa kecil pun dia segera minta ampun pada Allah. Itu sifat orang beriman bertakwa. Jadi orang yang asi, pelaku maksiat, dia rasa tidak ada apa-apa sekiranya dia tidak mohon keampunan kepada Allah. Kerana itu dia terus enjoy, dia terus bergelumang dengan dosa maksiat. Maka hati dia disebut penyakit yang ada ialah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia jadi cinta pada dunia dan dibenci kepada kematian. Allah. Dan di sinilah kita nampak orang ni dia akan jadi seronok dengan perkara-perkara maksiat, jahat. Dia tak semayang, dia tak rasa apa. Contoh, dia lawan mak bapak dia, derhaka pada mak bapak dia tak rasa apa. Tuan, kemudian apa lagi? Dia bunuh orang, dia tak rasa apa, dia tak takut. Ni. Tapi kalau orang yang beriman, sikit dosa yang dilakukan itu dosa kecil, terus dia terlintas, Astaghfirullahalazim. Dia terus Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Ini bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila mana tadi disebut orang yang beriman bertakwa ni, ya, kalau kita kata teknik bertaubat ni ataupun cara bertaubat ni dengan banyak jalan dan cara. Ya, dengan banyak benda yang kita boleh rilis daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Cuma yang pentingnya kita kena fikir-fikirkan, takkan aku ni nak buat maksiat jahat sampai tak ada noktah dan tak ada kesudahan. Fikir balik, ingat balik tuan-tuan, diri saya pun ada banyak melakukan maksiat dosa, ya, apa dia da'i Anas, sidang penonton yang ada di hadapan televisyen pada pagi ni. Kita tak boleh deny, tak boleh nafi tuan-tuan. Dosa yang kita lakukan semakin banyak berhimpun dan berada dalam diri kita, pada diri kita. Sebab kita tak nampak dosa tu. Kalau kita nampak dosa tu, pasti kita tak akan tangguhkan, tak akan lewatkan dan tak akan mengambil ringan dengan apa yang sepatutnya aku ni perlu segera bertaubat kepada Allah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dalam syair, bait syair yang disebut Ilahi lastulil firdausi ahlah, aku ni ya Allah sesungguhnya tak layak untuk masuk ke syurgamu. Dan dalam masa yang sama, kata Imam Syafi'i, aku tidak layak untuk masuk ke neraka-Mu ya Allah. Oleh kerana itu engkau fahabli, maka dengan itu ya Allah engkau kurniakanlah kepada aku, iaitu ya keampunan dosa yang aku lakukan. Dan ya Allah, aku mohon keampunan agar segera aku dapat membersihkan diri daripada segala dosa dan Imam Syafi'i sehari boleh khatam 2 kali Quran pun, yang tu pun kata aku tak layak untuk masuk ke syurga Allah. Ya, maka minta pula supaya aku diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kita tuan-tuan. Ya, tak akan kita mencium bau syurga kalau sekiranya kita mengaku di kita orang Islam yang beriman, akan tetapi dosa-dosa besar masih banyak lagi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan menjadi suatu excited, teruja, gairah pula nak melakukan satu dosa lepas satu dosa lagi satu dosa yang kita nak buat. Jadi begitulah, ya, sebagai resamnya, adatnya manusia tak akan terlepas dari melakukan kesilapan. Anak ataupun apa dia, anak Adam disebut sebagai cucu cicit Adam. Ya, kata Nabi tidak akan terlepas daripada melakukan khati'ah, kesalahan, kesilapan. Maka hendaklah iringi kesilapan dan kesalahan tadi dengan perbanyak keinsafan dan bertaubat
kepada Allah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan roh yang keluar daripada jasad nanti dalam keadaan yang mutmainnah, dalam keadaan yang tenang, insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah, mudah-mudahan. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Dan untuk 1 minit terakhir Ustaz, sedikit doa ringkas insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Wa jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya Hannan ya Mannan. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah, sama ada dosa besar dan dosa kecil ya Allah. Ampunilah dosa ibu bapa kami ya Allah, sebagaimana mereka mengasuh kami sejak daripada kecil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ahli keluarga kami ya Allah, ampunkanlah dosa suami kami, ampunkanlah dosa isteri kami dan anak-anak kami, dan ampunilah dosa juga pada guru-guru kami ya Allah yang telah mengajar kami, yang mencurahkan ilmu kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami menyesal di atas perbuatan maksiat daripada lidah kami ya Allah, perbuatan maksiat daripada perbuatan kami ya Allah, perbuatan maksiat yang lahir daripada kalbu hati kami yang keras ya Allah. Kalau sekiranya Engkau tidak ampuni dosa-dosa kami ya Allah, nescaya kami berada dalam keadaan rugi yang diazab nanti di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, setiap detik dan masa ini yang kami melakukan kesilapan ya Allah, segeralah Engkau memberi kemaafan kepada kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah agar kami tidak diazab di akhirat nanti apabila kami melakukan dosa-dosa waktu kami hidup di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau campak dan humbankan kami ke dalam kawah neraka-Mu ya Allah di akhirat dengan sebab dosa-dosa yang tidak diampuni oleh-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, sebelum kami dijemput oleh malakul maut ya Allah, sebelum kami menghadap kepada-Mu ya Allah, sebelum kami mati ya Allah, maka segeralah berilah keampunan kepada kami ya Allah. Moga kami berada di dalam keadaan aman dan tenang nanti di alam barzakh-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih saudara-saudara penonton, sehingga berjumpa lagi esok jam dan juga waktu yang sama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.